Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kembali kita kepada tajuk yang keempat, iaitu tajuk pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, kita dah pun habis tajuk 4.1, 2, 3 dan 4. Kali ni saya nak conclude soalan tajuk 4 ni. Okay, pengangkutan dalam tumbuhan ni kita ada yang penting kita ada 3 lah kalau dalam ni, bahan organik, air dan garam mineral dan phytoremediasi. Okey, bahan organik, awak kena hafal lah dia punya ni. Bahan organik terbahagi kepada laluannya adalah laluan akar kepada batang, pucuk dan buah. Okey, melalui proses translokasi dan diangkut oleh flowworm. Okey, pengangkutan bahan organik diangkut melalui proses translokasi, diangkut oleh flowworm. Okey, bahan organik. Yang kedua adalah air dan garam mineral. Ia diangkut oleh xylem. Okey, xylem yang kita tahu dia mempunyai struktur khas yang dinamakan sebagai salur xylem dan juga trachate. Salur xylem dan trachate ini bukan sahaja fungsinya adalah untuk mengangkut garam, mineral dan juga air, ia juga memberikan sokongan kepada tumbuhan. Okey, laluannya adalah tanah, akar, daun dan kepada seluruh tumbuhan. Mekanisme yang terlibat di dalam pengangkutan air dan garam mineral, tarikan transpirasi yang pertama, tarikan kapilari dan juga tekanan akar. Okey, proses kehilangan air ada 2 cara. Yang pertama adalah transpirasi, yang kedua adalah gutasi. Okey, perbezaan kita dah pun bincangkan sebelum ni. Transpirasi dia keluar ikut stoma. Gutasi dia keluar ikut hujung urat daun. Okey, transpirasi berlaku pada setiap masa. Okey, tetapi gutasi berlaku hanya pada waktu sejuk sahaja. Okey, biasanya pada waktu malam. Okey, pengangkutan dalam tumbuhan. Yang ketiga adalah phytoremediasi. Definisinya kita tengok balik nanti. Okey, awak tengok balik nanti. Kegunaan adalah untuk merepair, membaiki, pencemaran tanah, membaiki, memulihkan semula pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Okey. So kita bincangkan, kali ini kita bincangkan soalan formatif 4.3. So soalannya, nyatakan definisi translokasi. Okey, definisi translokasi adalah proses pengangkutan bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon. Okey, oleh siapa? Oleh flowworm. Daripada mana ke mana? Daripada daun ke bahagian tumbuhan yang lain. Okey, mesti ingat apakah definisi? Definisi dia pengangkutan bahan organik. Contoh dia apa? Asid amino, hormon dan sukrosa. Okey, oleh siapa? Flowworm. Okay, dan diangkut dari mana ke mana? Dari bahagian daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, soalan yang kedua, apakah peranan translokasi kepada tumbuhan? Ini kepentingan lah maksudnya. Okey, peranannya adalah membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan dan juga respirasi. Okay, selain itu, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan. Perkataan berlebihan ni kena ada. Yang berlebihan inilah yang akan disimpan menjadi umbisi, berbawang ataupun rhizome. Okay, contohnya adalah bawang. Bawang itu sendiri adalah lebihan fotosintesis. Kalau lebih dia banyak, bawang tu besar lah. Macam carrot. Carrot juga adalah lebihan hasil fotosintesis. Kalau carrot tu besar-besar lah dia punya hasil rate of photosynthesis itu adalah tinggi. Lebihan dia banyak. Okay? Yang ketiga, bagaimanakah translokasi berlaku dari daun ke akar? Okay? Daun ke akar. Huraikan. Keyword dia adalah translokasi. Okay? Dari mana ke mana.
So, jawapan. Sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Peresapan air ini meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis. Peningkatan tekanan hidrostatik menyebabkan kandungan phloem ditolak sepanjang tiub tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Kandungan phloem akan diangkut daripada tiub tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi melalui pengangkutan aktif. Keupayaan air yang tinggi di phloem akan mengakibatkan resapan air kembali ke xylem secara osmosis. Okey, ini yang mana ni? Ini yang saya kata boleh keluar 6 markah tadi tu. Step 1 hingga 7. Okey, kemudian nombor 4. Nombor 4, bandingkan kepekatan sukrosa di dalam sel daun dengan tiub tapis. Apakah kesan perbezaan tersebut? Okey. Kepekatan sukrosa dalam sel daun adalah lebih tinggi berbanding di dalam tiub tapis. Jadi tekanan hidrostatik dalam tiub tapis meningkat menyebabkan kandungan phloem bergerak ke tiub tapis secara aktif. Okey, dan yang kelima, bagaimanakah translokasi mempengaruhi hasil tuaian pupuk? Proses translokasi yang cekap dari daun ke organ simpanan seperti buah, dia akan meningkatkan saiz buah ataupun umbisi. Ini yang saya cakap tadi. Berlebihan. Yang berlebihan dia akan simpan menjadi buah. Okey. Fitoremediasi, soalan. Kita tengok soalan. Praktis formatif 4.4. Okey, ini adalah tajuk fitoremediasi. Apakah maksud fitoremediasi? Okey. Fitoremediasi ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan juga air. Okey, itu dia punya definisi. Nyatakan dua kegunaan fitoremediasi di dalam tumbuhan. Yang pertama, ia merawat air sisa dengan cara apa? Dengan cara menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma. Yang kedua, menyingkirkan logam berat daripada tanah yang tercemar. Kita selesai 4.3 dan 4.4 soalan formatif perbincangan. Okay, saya akan buat satu lagi video untuk praktis summative 4. Okay, saya stop video saya setakat ini dulu. Kita sambung ke video yang lain.